Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dalam minggu ni dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Okey, untuk hari ni kita masih lagi pada tema yang sama macam minggu lepas, iaitu pertanian dan penternakan. Okey, tajuk masih sama macam minggu lepas juga, iaitu ternakan yang berfaedah. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1 dalam kurungan 2 Roman dan 3 Roman. Membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Kita pernah belajar sebelum ni isi tersurat dengan isi tersirat. Okey, kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Murid-murid kena membaca dengan lancar dan faham apa yang ada dalam kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenal pasti 7 isi tersurat dan isi tersirat dengan betul. 3 dari dalam buku teks dan 4 dari dalam buku aktiviti. Okey, kriteria kejayaan. Murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya kamu boleh mengenal pasti 7 isi tersurat dan isi tersirat dengan betul. Macam cikgu cakap tadi, 3 dari buku teks, 4 dari buku aktiviti. Okey, kita tengok pada buku teks terlebih dahulu, muka surat 50. Okey, muka surat 50 buku teks. Okey, sebelum kita bacakan teks, cikgu nak ulang sedikit berkaitan dengan apa itu isi tersurat, apa pula isi tersirat. Okey, isi tersurat, daripada perkataan surat ni kita dah dapat tahu bahawa isinya ada di dalam petikan ini. Cuma isi tersirat ialah isi di sebalik maklumat yang ada dalam isi tersurat tersebut. Okey, macam mana nak mengeluarkan isi tersirat? Kita kena guna kaedah menggunakan persoalan macam ni, persoalan yang terbuka. Okey. Okey, lepas ni kita tengok satu persatu. Okey, sebelum tu kita kena baca bersama-sama petikan berkaitan dengan kolam ikan dan hasilnya. Kolam ikan dan hasilnya. Mari baca bersama-sama. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya yang bersih dan sentiasa mengalir. Perenggan yang kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Perenggan yang ketiga. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Perenggan yang keempat. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey. Ini maklumat yang ada dalam petikan ini yang berkaitan dengan Aidil dan bapanya yang berhasrat untuk menternak ikan tilapia. Okey, ini ikan tilapia yang berwarna hampir macam jingga tu warnanya. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu berkaitan dengan isi tersurat terlebih dahulu. Dalam petikan ada 2 isi tersurat yang telah dikeluarkan yang diwarnakan menggunakan warna ungu ni. Okey, yang pertama mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam,
airnya bersih dan sentiasa mengalir. Okey, ini ialah isi tersurat. Macam cikgu cakap tadi, isi tersurat ada dalam petikan. Okey, yang ni dah dikeluarkan dekat sini. Okey, dalam perenggan yang pertama cakap kat sini. Okey, jadi macam mana nak cari isi tersiratnya? Daripada isi tersurat ni, mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Mesti ada persoalan dalam minda kita. Kenapa? Mengapa kena cari air sungai yang dalam? Mengapa perlu cari air yang bersih dan sentiasa mengalir? Mengapa? Okey, jawapan tersebut merupakan isi tersirat. Okey, kita tengok kat sini. Memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Sebab tu mereka cari 3 kriteria ini. Okey. Itu cara untuk mencari isi tersirat. Okey, kita tengok pula isi tersurat yang kedua. Dalam perenggan yang kedua. Dan dah diwarnakan menggunakan warna ungu kat sini. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa? Kita guna persoalan yang sama. Sama ada mengapa, kenapa, bagaimana. Kat sini kita boleh guna kenapa. Kenapa perlu beli sangkar yang dibuat daripada besi? Supaya sangkar itu lebih tahan lama. Sangkar yang dibuat daripada besi dia akan tahan lebih lama. Jadi untuk isi tersirat dekat sini kita boleh tulis sangkar itu lebih tahan lama. Okey. Okey, seterusnya. Untuk perenggan yang ketiga, kita tengok apa isi tersurat yang ada dalam perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga dekat sini. Dari perkataan ideal hingga perkataan sangkar. Apa isi tersurat yang ada di dalam perenggan yang ketiga ni? Adil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Ini. Melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Okey, itu ialah isi tersurat. Okey, jadi guna juga persoalan yang sama. Kenapa kena lepaskan benih pada waktu pagi? Kita kena letak kat sini maklumat isi tersiratnya. Kenapa perlu melepaskan benih ikan pada waktu pagi? Rasa-rasanya kenapa? Kemungkinan kita boleh buat macam ni. Cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Okey, maksudnya cuaca tersebut menyebabkan mereka melepaskan benih ikan tu pada waktu pagi. Sebab pada pagi cuaca dia sejuk. Okey, cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Itu isi tersiratnya. Okey, seterusnya kita tengok pada perenggan yang keempat. Perenggan keempat yang terakhir ni. Okey, apa maklumat isi tersurat di sini? Okey, kita baca secara imbas lalu dulu. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberi ternakan ikannya makan pellet dan makanan lainnya telah diproses. Okey, itu ialah isi tersuratnya. Bantu bapa memberikan ternakan ikan makan pellet dan makanan yang lain telah diproses. Okey, itu ialah maklumat isi tersurat. Okey, kenapa? Mengapa kena beri makanan berbentuk pellet dan makanan-makanan lainnya diproses? Kenapa? Apa sebabnya? Okey. Kita boleh buat isi tersiratnya begini. Ikan akan cepat membesar ataupun ikan akan cepat matang. Kalau dah matang kita boleh pasarkan dah. Okey.
Itu cara untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat. Ingat, isi tersurat ada dalam petikan, manakala isi tersirat kita kena keluarkan dengan menggunakan kaedah cari, menggunakan kaedah pertanyaan soalan. Daripada soalan tu kita dapat jawab apa maklumat yang boleh kita tulis dalam isi tersirat. Okey. Kita dah selesai untuk muka surat 50 buku teks. Okey, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 54 dan muka surat 55. Okey, arahan soalan kat sini ialah padankan dan tulis maklumat dengan betulnya. Tajuknya ialah pekasam. Jadi, ini merupakan langkah-langkah atau proses membuat pekasam. Kita tengok peta alih ni, kita tengok pada anak panahnya. Ini proses yang pertama. Ini proses yang kedua. Tengok anak panahnya ke sini. Ini ialah proses yang ketiga. Ini dan ini ialah proses yang keempat. Okey. Proses yang pertama tadi ialah menangkap ikan. Yang kedua ialah membersihkan ikan. Yang ketiga ini proses membuat pekasam. Dia campurkan ikan yang telah dibersihkan dengan beras dan garam. Kemudian yang terakhir ialah menggoreng ikan pekasam tu. Okey, kita tengok kat sini. Ada 4 isi tersurat. Okey, 4 isi tersurat di sini dan di dalam ni ialah isi tersirat. Di dalam ni ialah isi tersirat. Kita padankan yang bersesuaian dengan isi tersurat dan isi tersirat yang bersesuaian. Kita tengok satu persatu dahulu. Okey. Berdasarkan gambar yang pertama. Okey, yang pertama dia mendapat banyak ikan. Isi tersiratnya ialah mendapat banyak ikan. Apa proses untuk mendapat banyak ikan ni? Kita cari yang mana satu yang sesuai untuk dimasukkan maklumatnya di sini. Apa isi tersurat yang boleh dimasukkan dalam maklumat di sini? Mendapat banyak ikan. Ya, kita ambil maklumat ini. Memasang pukat. Memasang pukat akan mendapat banyak ikan. Okey, memasang pukat akan mendapat banyak ikan. Itu ialah untuk yang pertama. Okey, jadi yang ni tulis di sini. Okey, untuk yang kedua, ikan bersih. Ikan bersih. Macam mana nak jadikan ikan tu bersih? Dengan cara apa? Carilah isi tersurat di sini. Okey, kita ambil maklumat isi tersurat di sini. Mencuci ikan dan membelah perut ikan. Okey. Mencuci ikan dan membelah perut ikan. Ikan itu akan jadi bersih. Okey. Jadi maklumat ini tulis di sini. Okey, seterusnya kita tengok pada ikan menjadi masin. Apa proses yang dibuat untuk menjadikan ikan tu masin? Okay, apa isi tersurat di sini? Ya, dekat sini gaulkan beras dan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Jadi, yang ni maklumat ini ditulis di sini. Okey, gaulkan beras dan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong dan ikan tu akan menjadi masin. Okey. Dan seterusnya yang terakhir boleh dimakan dan mendapatkan duit. Okey, apa maklumat isi tersurat di sini? Okey, yang terakhir ialah ini goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Kita boleh makan pekasam tersebut dan mendapatkan duit daripada hasil jualan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama tadi memasang pukat. Okey, memasang pukat untuk mendapatkan banyak ikan. Jadi tulis sini memasang pukat. Yang
Yang kedua, mencuci ikan dan membelah perut ikan. Okey. Proses tersebut akan membuatkan ikan itu bersih. Dan yang ketiga, gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Okey, tulis di sini. Yang tu akan menjadikan ikan tu jadi masin. Dan terakhir ialah goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Tulis di sini. Okey, jadi bila dah goreng, kita boleh makan dan mendapat duit daripada hasil jualan tersebut. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Pastikan awak baca maklumat-maklumat yang ada terlebih dahulu sebelum menulis jawapan di ruangan kosong ni. Tulis dengan kemas, pastikan tanda baca betul. Dah siap nanti awak ambil hasil gambar hasil kerja tugasan ni dan hantar ke hasil cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Assalamualaikum semua, selamat belajar.